Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Muka surat 45. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Kata Musannif, kesemua sifat Tuhan yang 41 terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Maknanya tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu memberi faedah akan mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain daripada Allah dan menetapkan Tuhan yang sebenar bagi Allah Ta'ala jua. Dan sekalian sifat Nabi yang 9 perkara yang terkandung dalam kalimah Muhammad Rasulullah, maknanya bermula Nabi Muhammad adalah persepuluh Allah. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Kesyukuran pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam sejak kecil lagi. Bahkan syukur terima kasih kita Allah Ta'ala jadikan kita Islam. Bukan saja Islam baka dan keturunan yang kata-kata orang Islam kita itulah rupa, tapi dijadikan kita boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, dan dijadikan kita boleh faham dan masih untuk mencari kefahaman dan kemantapan tentang ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita boleh mengiya, membenarkan, menerima apa saja ajaran yang dibawa datangnya. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh perintah dia, meninggalkan larangannya. Yang kalau kita lihat sekeliling kita, tak semua orang dapat nikmat-nikmat yang besar seumpama itu yang Allah Ta'ala beri ke kita. Syukur segala nikmat tersebut. Juga syukur di atas kesihatan, kelapangan masa diberi. Juga syukur di atas keupayaan diberi kepada kita untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Pati Faridatul Faraid, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni main iktikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi, lafaznya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, sifat-sifat yang terkandung dalam kalimah syahadah. Hadirin sekalian, kita nak sambung malam ni insya-Allah setelah kita selesaikan yang terdekatnya adalah bab Rasul, tentang sifat harus bagi Rasul. Jadi dengan menyebut bab Rasul itu, maka selesailah perbincangan kita dalam bab Rasul, dan sebelum itu telah selesailah perbincangan kita dalam bab ketuhanan. Jadi semua bab ketuhanan dan bab kerasulan yang telah kita bicara tu tuan-tuan, malam ni kita nak baca satu bab yang dia nak sebut di atas tajuk sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Maksudnya dia nak menghurai, nak menyingkap, nak merumuskan satu simpulan, ataupun dengan bahasa kita nak buat satu kesimpulan, satu rumusan daripada apa yang telah kita belajar daripada awal kitab dulu. Yang bila kita menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka semua yang telah kita belajar bab ketuhanan, semua yang telah kita belajar bab Rasul terkandung dalam hanya sekadar dua kalimah itu. Jadi dia nak sebut tentulah, dan dia nak surai, dia nak tunjukkan kepada kita macam mana boleh ada semua sifat dalam bab ketuhanan yang telah kita belajar dulu, begitu juga dalam bab kerasulan, boleh termasuk dan terkandung dalam dua kalimah syahadah. Yang kalau dengan angka yang masyhur disebut, yang telah kita jumpa lepas, kalau dengan apa yang kita nak belajar ni, yang dengan apa dia nak tunjuk dan isyaratkan dan nak buat kesimpulan, bila kita sebut la ilaha illallah, terkandung dalamnya ada istilah 41 aqaidul iman. Ada 41 simpul itu. Macam mana boleh masuk? Nanti disebutkan wajah boleh masuk mana itu. Dan bila sebut Muhammad Rasulullah, ada 9 simpulan iman itu tentang bab kerasulan. Baik. Jadi tajuk itulah yang dia nak katakan dan dia bagi huraian kita di sini. Kata dia sifat-sifat yang terkandung
dalam dua kalimah syahadah. Sebelum tengok panjang tu, sikit ambil faham tentang istilah dua kalimah syahadah. Kita pun Melayu, kita sebut dua kalimah syahadah. Dan sedia maklum bagi kita, dua kalimah syahadah adalah la ilaha illallah. Pertama kena tengok sikit rahsia istilah dua kalimah tu. Cuba perhati sikit kan. Tuan-tuan pernah dengar ke perkataan kalimah ni? Kalimah ni kalau bahasa Arab dia kalimatun adalah qaulun mufrad, maksudnya kalimah tunggal, maksudnya dia singular words, bukan sentences. Itu kalimah. Kalau dia jadi ayat, kalau istilah dalam ulama nahu dia dipanggil kalam. Kalau istilah dalam ilmu nahu, ulama nahu sendiri yang tambah ulama nahu moden, dia panggil jumlah. Kalau bahasa Inggeris dipanggil sentences. Bahasa Melayu dipanggil ayat penyata yang turun, ayat penyata yang ayat sempurna. Jadi bila sebut kalimah hanya words. Sedangkan bila sebut la ilaha illallah satu, Muhammadur Rasulullah, dia bukan dua kalimah, dia lah dua ayat. It is not two words, it is two sentences. Kenapa two sentences disebut dengan two words saja? Saya cukup orang putih sikit, sebut Melayu dia tak tajam kepada istilah dua ayat dua kalimah kan, dia tak tajam. Jadi disebut word dengan sentences. Kenapa sentences disebut sebagai words? Boleh faham? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil tangan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La satu, illa Allah. 4 words itu. Kenapa dia kata kalimah? Tu satu, dia kata tu satu kalimah. Mana pula satu kalimah? Kali kau 4 kalimah. Bila 4 kalimah tu susun-susun tu, dia bukan words, tapi ialah sentences. Pula tu dia bukan sentences biasa, dia lah perfect sentences. Pasal apa? Kalau kaedah bahasa Arab dia panggil ada nafi dan istisna. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Cantik bahasa tu. Pula tu bukan menggunakan usulub kalam biasa, tapi menggunakan kaedah atau yang kalau istilah Arab dia panggil ada nafi dan isbat. Bila Muhammad Rasulullah, Muhammad atau Rasulullah, dia ada 3 words, tapi dia kata kalimah juga. Dan dia gunakan bahasa kalimah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau tengok dari segi rahsia tentu dulu, pertama antara sebut ulama dipanggil 2 kalimah pasal nak tunjukkan bahawasanya ayat ni pendek. Dan walaupun dia ayat sebenarnya, tapi oleh kerana terlalu pendeknya, la ilaha illallahu 4 kalimah saja. Betul, Muhammadur Rasulullah 3 kalimah, 4 campur 3 7. Dengar lalu ayat sini nak sebut. Orang kafir menyebut je kalimah ni, cukup rukun dan syarat dia, sebut je terus Islam, kafir jadi Islam. Soal sikit, power tak kalimah ni? Power gila macam tu kan. Bila power gilanya, apa yang menyebabkan, apa istimewanya kalimah ni? Sebut je kafir jadi Islam, orang yang ahli neraka kekal abadi selama-lamanya. Lepas tu bila sebut je la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, macam mana? Jadi ahli syurga kekal abadi selama-lamanya. Ambil take alert macam tu pun dah cukup dah tak? Apa dia? Who is very special there. Okey, apa special ni? Yang ni yang kita duk baca ni. Yang ni yang ulama duk hurai ni. Dan yang ni lah yang ramai kita tak belajar. Yang bukan saja tak belajar, tak ambil peduli pun. Bahkan kita rasa macam tak ada apa-apa je. Bahkan kita rasa macam tak ada nilai je kalimah ini. Sedangkan Rasulullah, antara perintah dia untuk menjadikan iman kita mantap, dia kata apa? La ilaha qulu jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. You must refresh, renew your iman with say this word. What is it? La ilaha illallah. Dengan sebut ni dia akan refresh you punya iman. Macam mana sebut kalimah ni boleh refresh? Kalau perhati sikit situ, sebut je boleh refresh ke? Sebut tak refresh. Sikit soal kat tuan-tuan, macam mana boleh sebab jadi refresh? Boleh
jadi perbarui. Dia seolah-olah macam kereta kalau buruk dipolish, bopi bahasa itu tak? Tak pun cat baru. Pasal dia bukan buat kereta baru, cuma yang dah ada, lepas tu digilapkan saja. Apa yang menyebabkan boleh bila sebut la ilaha illallah boleh refresh, boleh renew balik kita punya akidah? Pasal apa? Jawab tengok. Apa keramatnya kalimah ni? Aci jampi je ke boleh tak tambah iman? Kalau orang kafir aci sebut je terus beriman ke? Tak, there must be something there. Apa dia? Yalah, macam mana? Sebut la ilaha illallah jadi kuat. Macam mana boleh jadi kuat pula? Hati je. Macam mana hati boleh jadi kuat pula bila sebut? Orang tu sebut banyak-banyak tak kuat pun. Saja saya soal-soal gitu kan. Maksudnya di mana sebenarnya keyword yang menyebabkan bila sebut kalimah ni kafir jadi Islam? Kalau ni sebab kita sebut, iman kita akan refresh. Apa power yang boleh ada pada kalimah ni? Ya. Sebut ni hati mengikut dia, dan sebenarnya yang boleh menyebabkan ada power tu sebenarnya bukan translation dia, tapi apa? Pengakuan tu, pengiktirafan. Lagi apa? Apa meanings yang ada pada kalimah ni? What's the meaning? Pasal yang dia nak tunjukkan kepada kita nanti, dan dia nak syarahkan kepada kita dengan ada istilah istighnaq dan iftiqar pada yang makna yang terkandung pada kalimah syahadah ini, dia bukan translation, dia ialah meanings. Faham tak? Mean kan? Apa maksud? Maksud kalimah tu. Pasal kalau sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah Allah, kerah je, tak ada apa-apa. Satu, kalau saya sebut gini tak, kita lah dengan orang kafir, bila kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang kafir marah tak? Ada dia marah, dia gelak dia. Tambah kita duk zikir la ilaha illallah, katalah zikir slow kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang kafir gerun ke? Siapa tak gerun? Kelakar kata dia tambah giling kepala lah, la ilaha illallah. Semacam ni perempuan ni, itu yang slow. Katalah dia zikir je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tercabut-cabut korban, agak-agak dia gerun tak? Lagi dia tengok kelakar je, apa dia junjut tak apa. Jadi saya nak tanya itu, apa yang hebat pada kalimah ni? Sebab dia bukan just kalimah, tapi what's the meaning? Kalimah ni apa? Kalimah ni sebagai syarat yang kalau nisbah orang kafir, kau bagus macam mana pun hati kau, pahaman kau, minat kau, suka kau mengiktiraf Nabi Muhammad, takkan sah iman melainkan mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga di sebaliknya, kalau kau mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam hati kau kosong, tak ada apa-apa, kau atas hati Islam lah, tapi iman belum tentu ada. Yang ni lah ayat Quran ada sebut pasal pernah satu ketika Rasulullah didatangi oleh beberapa orang Arab Badui, datang masuk Islam. Dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah, dia kata amanna billahi wa rasulih. Mengucap je, dia kata kami beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Turun ayat Quran. Allah Ta'ala kata apa? Antaranya dalam surah Hujurat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sikit nak fokus pada sebenarnya yang menyebabkan jadi beriman ni, bukan just say the words, tapi must be something there. Apa something there tu? Tu iman, tasdik di hati. Dan bila tasdik tu, surely must be knowledge itu. Dan knowledge tu apa dia tu? Yang tu yang kita nak tengok, dan sebenarnya kita dah belajar. Asal terjemah ayat Quran tu, Allah Ta'ala kata qalatil a'rabu amanna. Ini adalah sebab nuzul ayat Quran ni, saya sebut kisah tadi tu. Ayat Quran ni turun, dan Allah Ta'ala kata ada pernah beberapa orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, datang mengucap syahadah, lepas tu qalatil a'rabu amanna. Perempuan Arab yang Badui ni, dia tak ada pengetahuan apa-apa, tapi tengok orang pakar masuk Islam, dia pun masuk Islam. Dia kata apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan ada asyhadunya. Dia kata kami beriman.
Allah Ta'ala terus turun perintah Jibril datang kat Rasulullah, cerita, bagi tahu kat dia orang ni, qul, Muhammad, you must say this word, you must informkan dekat puak-puak ni, kata macam ni, apa dia? Qul lam tu'minu, kamu belum beriman lagi, kamu belum beriman lagi sebenarnya, walakin qulu aslamna, tapi engkau kena ikrar macam ni, kami Islam dah. Sikit soal tu, kenapa orang Ta'ala tak menafikan iman dan mengatakan mereka ni layaknya mengaku Islam je? Okey, cuba jawab boleh? Yang tu ilmu analisa sikit. Hanya di lidah saja. Okey, betul. Satu, macam mana daripada lidah boleh masuk dalam hati? Sepatutnya iman ni dia bukan daripada lidah masuk dalam hati. Sepatutnya dia daripada hati pergi ke lidah. Faham saya cakap apa? Satu orang yang memang jatuh hati dengan Islam, dia hati tu jatuh, minat, suka cari, faham. Lepas tu, I want to make syahadah, please teach me syahadah. Tu sampai takat tu dia kata, I like Islam, I love Islam, my God is Allah SWT, but I don't know how to be a Muslim. Can you teach me? Can you make me as a Muslim? Dia minta tu. Pasal apa? Hati dah terima, tasdik, dia telah benarkan, dia telah akui Tuhan sebenar ialah Allah, Allah ialah satu, Allah ialah kuasa. Jadi itu baru iman betul. Maksudnya dalam hati dah tasdik, membenarkan apa hak Allah, apa hak Rasulullah. Sebelum daripada dia nak mengucap lagi, dia dah seronok pergi ke masjid, ke surau, dia tengok ibadat, dia suka orang kepiah, serban, dia suka lah. Dia tengok ibadat, orang duk mengaji, tuntut ilmu, dia suka orang dengar baca Quran, dia seronok lah. Dia tasdik ke dia. Jadi macam mana pun tak akan sah apa dalam hati, mesti syaratnya mengucap. Satu, kita duk faham tu mengucap tu. Okey, cuma nak kata sekali lagi, jadi yang mengesahkan sebenarnya dua-dua tu memang ada kaitan. Hak mulut untuk jadi sah Islam, istilahnya gitu. Jadi nak jadi iman di mana? Di hati. Dulu pun kita baca awal-awal kitab dah ada huraian di situ pasal iman adalah di hati. Dia adalah benda internal. Islam adalah eksternal, mulut. Satu, rukun Islam semua benda luar. Mengucap kalimah syahadah, sembahyang benda luar, benda nampak. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu rukunnya. Begitu juga semua praktikal Islam yang lain, tutup aurat, azan, buat masjid, wakaf, sedekah, apa saja jual beli cara Islam, yang ni Islam. Itu kita sebut tentang amalan zahiriah, yang lahiriah. Itu Islam, syiar zahir. Itu yang kata eksternal. Iman apa? Dia internal. Kau faham Allah Ta'ala macam mana? Kau yakin Allah Ta'ala macam mana? I'tiqad kau ke Allah Ta'ala macam mana? Kau faham Allah Ta'ala macam mana? Kau sangka Allah Ta'ala macam mana? Kau sangka, kau yakin ke ragu-ragu? Sebab tu betul tak betul, tepat tak tepat, ke merepet. Tu Allah, Rasul, malaikat, itu kitab dia, qada qadar, hari kiamat. Adakah betul kau beramal dengan Quran? Kalau hukum Quran ada, kau boleh patuh tak? Kau boleh taat tak? Kau percaya ke ni Muhammad ni benar-benar Rasul? Memang dia betul ke? Memang kau kena contohi dia ke? Itu memang betul ke mati hidup balik? Ada ke dalam kubur ni? Itu ada ke sirat? Ada ke? Ada ke? Ada ke? Semua tu kalau hati dah terima, baru dia akan matching cantik. Kita tak payah suruh kan? Bila hati dah terima dan benar Allah Ta'ala, benar Rasul, kasih cinta pada Allah dan Rasul, hati pun seronok dengan Quran, kita tak payah hantar mak tafiz, dia hafal sendiri kat rumah. Pasal apa? Hati dia kasih. Ustaz tak main mengajar, dia pergi cari ustaz, dia ramai ustaz panggil mai rumah kat dia, rumah dia mengajar. Pasal apa? Hati dah suka. Tapi kalau kata dia dah Islam, dia Islam benda kecil ke. Tapi bila iman tu tak ada, hantar mak tafiz lari, hantar pondok lari, Primo Apek duduk bawah jabatan, duduk engineering saja. Saya nak tunjuk apa kan? Di mana sebenarnya iman. Baik, jadi kalau gitu, atas apa kita duduk bicara ni, kalimah syahadah ni yang kita duduk sebut la ilaha illallah ni, di mana karamah dia, di mana keramatnya, bopi bahasa gitu, mana keramatnya kalimah ni yang menyebabkan orang kafir boleh jadi Islam? Adakah semata-mata sebut satu itan di sebelah orang kafir tuan, dan orang Islam pun adakah semata-mata ambil tarikat itu habiskan 10,000 sehari? Boleh ke tambah iman? No.
Itu baru praktikal zahir. Macam mana hati boleh betul dalam i'tikad? Macam mana? Mesti ada knowledge, mesti ada pengetahuan. Itu yang kita mengaji kitab. Dan knowledge tu macam mana boleh menyebabkan yakin? Yakin takkan dapat tuan-tuan melainkan dengan berdalil, dengan hujah. Itu yang kita dah belajar lepas. Berdalil dan hujah tu dengan alasan hujah dia ajar, walaupun Qurannya ada, tapi Quran dia nas yang kalau disibah kita lah memang kena beriman. Tak beriman pun kita tahu disiplin, jadi kafir. Itu satu hal. Dan kita nak faham tentang ni, kita dah faham jadi kafir. Untuk macam mana supaya boleh diyakini, belajar. Itu yang kitab kita ulama ajar, kita dah penakkulan berfikir, penakkulan akal. Kenapa orang Taala ada? Kenapa dia sedia? Kenapa dia bakok? Mukhalafah lil hadis. Qiyam bin nafsi. Apa hujah dia? Apa alasan dia? Gede. Dah belajar lah. Saja saya tunjuk tu pasal dah belajar. Tak dengar tu punya pasal lah. Itu satu hal lah pula. Pasal kita nak sebut ni, ini kesimpulan. Dia nak sebut tentang kata bila menyebut kalimah syahadah ni, yang tu yang dia pendek satu. Walau dengan pendek yang itulah sepatutnya dia sentences tapi panggil kalimah. Sebab tu bila sebut apa jadi? Kafir di Islam. Tu. Itu kalau kita pula ada pengetahuan, kita sebut kalimah ni macam mana? Saya nak buat misal macam ni tuan. Sepatutnya kalau disebah faham tu memang betul lah ayat tu. Tu yang Quran sebut. Orang yang beriman ni, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Orang mukmin betul-betul gila yang beriman ni, idza dzukirallah, sebut nama Allah ya. Apa jadi? Gegar hati. Kita bergegar tak bergegar? Sebut, dengar ya, saya ngaji tok guru ajar gini sebut. Allah batu. Allah batu. Sama tak level? Tak gegar pun sebut batu tak gegar, sebut Allah tak gegar. Sama. Sebut SB, FRU, Allah. FRU. Tekuk FRU lagi. Tuan-tuan katalah ada kedai tak daftar nak GST ni. GST datang. PDRM datang. PDRM. Mai surat tengok urusan Seri Paduka panggil dia. Surat saman. Allah, surat saman. Sampai surat saman itu. Dengar azan Allahu Akbar, tak rasa apa-apa. Jadi kita gementar kat siapa? Gementar lagi surat saman, gementar JPJ, gementar lagi ni. Nak menunjuk apa? Pasal apa gementar situ Kau Allah Ta'ala tak tahu. Pasal tak kena. Tak kena. Kita tak kena. Satu sebut tak ada apa-apa. Sikit lagi. Memang nak jumpa satu. Tapi saya nak tunjukkan apa yang menyebabkan kurang kat kita ni. Jadi kita bila sebut la ilaha illallah ni tak rasa apa-apa. Pasal apa? Tak kena. Orang jerit azan. Azan orang sebut apa? Sepatutnya bila sebut Allah tu kentar ya. Allahu Akbar. Tak peduli siapa lah. Macam mana saya ngaji tuan pasal tok guru ajar ni, kalau sebut Tuhan gentar-ketar ni lain sikit kan. Kita sebut macam ni sikit awet sikit. Katalah kita dulu sebelum kahwin dulu, bini kita tu kenal lah. Kalau tak kenal apa-apa, tak ada hati kan. Untuk ada tengok orang, suka dia ada macam tu. Tu bereng sikit. Kita boleh suka bila jatuh hati. Tengok mata baru tengok mata. Kena kan. Betul ada benda yang kita minat. Dapat hujah dah alasan pula dia ni macam ni. Ciri tu pula masuk beceng dengan kita macam mana? Mandi pun tak basah, makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena. Bila sebut nama dia macam mana? Tu saya ngaji, saya nak sebut masa saya ngaji dulu. Pasal saja nak cerita sikit yang tu. Pasal apa dia sebut tu betul kan? Katalah nama dia Hamidah. Nama Hamidah. Kalau ada orang sebut nama Hamidah macam mana? Walaupun bukan sebut awet dia, tapi bila sebut Hamidah macam mana? Betul tak? Pasal apa? Kenal. Tahu. Dah jatuh hati. Kalau dia sebut macam mana? Itu bila imam sembahyang lah. Pasal tak saya nak sebut apa ni? Dia pun sembahyang lah, baca Fatihah surah untuk Allah Akbar kau. Sami Allahu liman
hamidah. Padahal imam dia sebut sami Allahu liman hamidah, bukan sebut nama awek dia, tapi dia perasan dekat awek dia tu. Imam sebut nama awek dia ke nama hamidah. Ada hamidah belakang, sorry kalau ada nama hamidah, saya bukan kata kat orang belakang tu. Saya bagi contoh, saya tok ngaji tok guru sebut itu macam mana? Syok. Kita pun saya silap nanti bila hamidah, hamidah. Rakaat kedua tu imam baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak sedar nak sebut amin tu kan. Hamidah, hamidah, hamidah. Tambah pula kalau terbalik macam ni. Hamidah tu tunang dia. Dia jadi imam. Hamidah duduk belakang. Ni terbalik pula. Tadi ni kan. Ni tok imam tu dia memang tunang dia hamidah. Cerita tunang ni kalau kahwin dia tak, dia lain dah. Dia tunang ni, dia rau-rau lagi tu. Tok imam tu macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Dia pun duk kata perasaan awek dia, padahal dia sebut puji Allah Taala tu. Macam mana awek duk belakang tu? Bergelepar kan. Dia sebut nama aku kan. Kembang hidup ke kembang bengong ke tak kira lah. Macam mana sikit saja kita cerita konar sikit kat tu kan. Pasal nak cerita, nak menunjukkan ini fenomena yang berlaku tuan bila siapa yang kenal dan sampai kenal makrifah, lepas tu cinta dan jatuh hati. Pula tu dengan hujah dan alasan. Memang akan jadi gini. Kalau tengok-tengok diputuskan tunang, macam mana? Allah sanggup lautan api ku renangi. Jadi macam tu kan. Saja saya nak cerita ayat cinta tu kan. Ni cinta bukan cerita dengan makhluk tuan, cerita dengan Allah yang memang Allah Tuhan sebenar. Bilal bin Rabah kena seksa macam mana? Lagi dia sebut Allah, seksa lagi. Ahad. Apa nak ahad? Allah ahad. Allah ahad. Allah ahad. Dia tapi tak sebut Allah tu. Allah tu mana? Dalam hati dia siap. Sebut ahad dia. Hak tu tak sebut tak apa dalam hati. Ahad. Ahad. Lagi seksa, lagi dia sebut ahad, lagi sedap. Satu tak jadi apa-apa. Seksa lagu. Macam kita lapar pun sebut hamidah macam ni. Kalau hamidah tu lah. Macam mana? Oi kenyang. Tak faham sudah. Tu sambung sikit cerita ni. Kalau tak imam tu sami Allah liman hamidah, awek duduk belakang tu, rakaat kedua baca lagi kan Fatihah. Tapi ni cerita imam lah, belakang awek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agak apa perempuan tu sebut? Abang. Sajalah buat lawak bodoh. Tuan-tuan tak gelak tak apa. Saya nak cerita apa ni? Nak sebut inilah kalimah syahadah. Inilah dipanggil iman. Yang ni yang bila sebut kalimah syahadah dengan kita faham siapa Allah. Tu yang wajilat qulubuhum. Tapi kita macam mana? Dah belajar dah, dah hujah dah, khatam kitab dah. Kalau saya dah ngajar lah. Macam mana? Kita belum ni kan. Kita belum sampai. Apa maksudnya? Kita punya kenal Allah Ta'ala ni sekadar itulah bakal keturunan tu satu dah. Tu memang lah kita kulit aja. Kalau lakonan lagi apa? Hafal aja. Waktu kalau macam saya ni saya ngajar. Jadi kita istilahnya iman dengan ilmu yakin. Memang kita yakin Allah Ta'ala, tapi dengan ilmu. Kita tak sampai tahap bukan ainul yakin, bukan hakul yakin. Macam mana nak dapat ni? Nak dapat ni lah dia kena sebut lagi. Pula tu dengan latihan. Lepas tu ulang, dengar sampai masuk dalam hati. Pasal benda macam ni nak dapat dalam hati tuan-tuan, saya sebut sekali lagi. Katalah kita dilagakan dengan seorang perempuan. Laga tu maksudnya di couple, nak dijodohkan kan. Kita tak kenal dia. Kalau tak pernah tengok macam mana? Jatuh hati tak? Macam mana lagi jatuh hati? Hari-hari bagi tengok. Saja gaya kan. Bila mak nak menikah? Pasal apa? Hari-hari tengok. Itu saya saja cerita bab tunang. Nak macam ni. Kita masuk pejabat. Kelin je pun kerani je. Kelin perempuan. Memang lah selalu main kelin pula tu. Busuk. Betul? Bau dengan kemian dia lah apalah kan. Kelin je pun. Tapi hari-hari mula ni parent pandai tamil sikit kan. Ni parent
Parah lah. Sabtu lagi pandai cakap Tamil lagi. Saya memang pandai tu. Takat tu lah kan. Banyak lebih-lebih tak pandai ke. Tamil tanya ni. Ni Sabtu lagi. Sembang-sembang. 2-3 hari tengok. Jawab manis rupanya budak perempuan ni. Walaupun India. Itu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama-lama sembang apa-apa.